Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi dengan penuh kasih sayangnya melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita, dengan penuh kasih sayangnya memberikan peluang kepada kita meneruskan kesinambungan ketaatan kepadanya, dan sekaligus kita nak menggunakan setiap masa yang ada dalam kehidupan ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kerana kita yakin setiap saat yang digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya mendatangkan keuntungan di akhirat kelak. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, guru-guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, pimpinan masyarakat setempat, ibu-ibu, ayah-ayah. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang baik, keadaan yang semakin bertambah ketakwaannya, bertambah kesabarannya, bertambah keimanannya, agar semuanya dinilai sebagai ibadah yang akan mengikat kita insya-Allah mendapat redha Allah, sekaligus mendapat rahmat Allah untuk masuk ke dalam syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita rehat seketika, dan kita sambung pada minggu ini masih lagi dalam bab berkaitan jangan mengharapkan ucapan terima kasih di bawah kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali, untuk kita menggunakan masa kita, untuk kita menggunakan setiap umur kehidupan kita ini dengan masa yang bermanfaat. Jadi insyaAllah malam ni kita nak berbicara soal jangan berhenti beramal. Saya kira saya berhenti pada tajuk tersebut. Ataupun kalau sebab saya ingat nak reverse sikit ke belakang, saya terlupa sama ada kita dah membaca ataupun belum tajuk membebaskan hati daripada ucapan terima kasih. Bagaimana sikap kita? Kita berbahas tajuk yang besarnya jangan mengharapkan ucapan terima kasih, jangan mengharapkan ucapan terima kasih, agar hati ini sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat baik diteruskan, walaupun ada manusia yang mengkeji, ada manusia yang menghina, ada manusia yang mencaci, mencela dan sebagainya. Perkara baik dalam kehidupan perlu diteruskan, walaupun sakit, pedih, gelisah, resah, diuji dengan pelbagai ujian kehidupan, ditambah dengan tohmahan manusia dan sebagainya. Kerja baik masih perlu diteruskan. Akhlak baik masih perlu dilakukan, masih perlu dipertontonkan. Dan bagaimana nak mengajar diri kita untuk bebaskan diri kita ni, buang daripada pengharapan kepada makhluk, terus pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk memuji kita, alhamdulillah, tapi tidak sesekali pun terkesan dalam diri kita seandainya kalau mereka tidak berterima kasih, maka kita akan bersedih, gelisah, resah dan sebagainya. Ini nak diajarkan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam kitab Jadid Hayatak ini kepada kita, dalam kitab Perbaharuilah Hidupmu ini setiap hari, agar kita sentiasa ceria, sebab kita yakin dan pasti semuanya itu tidak pernah terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita reverse sikit boleh tuan-tuan Kalau seingat saya, kalau dah pernah baca pun insya-Allah kita buat ulang kaji sikit tentang membebaskan hati daripada ucapan terima kasih. Sebab saya ingatnya nak sambung bab jangan berhenti beramal ni, tapi tak apa. Selain menekankan kewajipan bersyukur, kata Syekh Muhammad Ghazali, selain menekankan kewajipan bersyukur, mencela pengingkar nikmat, Islam juga menuntut pelaku kebaikan agar, ini yang ditekan-tekan selalu, mengikat ataupun meniatkan amalannya semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan hatinya, jauhkan hatinya selain daripada niat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dah berkali-kali kita pesan, dan ini pesanan untuk saya juga ni.
nak singkirkan segala perasaan-perasaan mengharapkan dipuji, diterima kasih, diangkat, di semua untuk kita lebihkan kan saya kata dulu ni pernah kita ungkapkan dahulu, kurang-kurangkan lebih-lebihkan kurang-kurangkan dipuji, diangkat, disukai dan sebagainya, lebihkan memberi, menyanjung, membaca dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab niat yang merosak akan merosakkan amal dan menggugurkan pahalanya. Itu kita jelas faham dalam agama kita. Bila rosak sahaja amal, rosak saja niat, maka rosaklah pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat satu perkara yang kecil boleh menjadikan besar. Niat boleh menjadikan perkara yang besar menjadi kecil. Saya ulang semula. Niat boleh menyebabkan perkara yang kecil jadi besar. Niat boleh menyebabkan perkara yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Perkara yang kecil kita anggap bila perkara yang mudah saja. Buang sampah, bersihkan kawasan rumah, memberi salam, mengukirkan senyuman, bercakap perkara-perkara yang baik. Mungkin kecil bagi kita. Tapi seandainya niat kita mencari redha Allah, maka ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara yang besar yang kita lakukan, perkara yang besar yang kita lakukan, tak kiralah apa jua perbuatan yang kita lakukan, perkara-perkara amalan-amalan yang super hebat. Tetapi kalau niat kita mengharapkan manusia, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pujian makhluk, maka ia akan jadi perkara yang kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni sama-sama kita boleh cek, kita boleh muhasabah, kita boleh buat motivasi dalam diri kita. Biarpun perkara kecil yang kita lakukan dalam kehidupan, wa in qillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara itu sedikit tapi berterusan. Sedikit tapi berterusan dalam kehidupan kita, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan rugi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ni. Apa jua perbuatan yang mungkin kita lazimi, sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contoh dalam kehidupan kita, seandainya kita melazimi untuk kita memberi salam, kita menyebarkan salam, memberi salam kepada manusia, maka mungkin kecil bagi kita. Kita bermanis muka, walaupun dalam mask sekarang, dalam topeng muka sekarang ni, kita bermanis muka, kita memberi salam kepada jiran tetangga, kita memberi salam kepada sahabat handai kita, ataupun kita pergi ke kawasan-kawasan, memberi salam kepada jaga, kepada pengawal, kepada pembayar parking dan sebagainya. Siapa saja kita memberi salam, ini yang dilazimi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita kata adat dalam kehidupan kita, bukan sekadar kita kata nak tunjuk baik, bukan kita kata sebab kita dah tua dan sebagainya, tapi semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, dengan niat ni perkara yang besar boleh jadi kecil nilainya di sisi Allah, seandainya diniatkan mencari niat-niat berkaitan dengan makhluk. Amal kebaikan yang diterima adalah yang diniatkan pelakunya, bukan untuk mencari pujian orang lain ataupun ucapan terima kasih mereka. Dia hanya niatkan amal kebaikannya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Syekh Muhammad Ghazali ajar kita, sebesar-besar amalan yang kita lakukan, seandainya kalau kita dapat niatkan untuk mencari redha Allah, dan jangan lupa juga untuk mencari keampunan Allah. Sebab nak menyedari bahawa hakikat kita berdosa. Yang kita lakukan kebaikan, kita buat kita baik, jangan tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebab kita takut dengan dosa-dosa yang lampau yang kita lakukan. Kita takut dosa-dosa yang tidak sengaja, yang tidak sedar yang kita lakukan. Ini dapat menyebabkan beg amalan kita yang kita rasa penuh, yang kita rasa hebat, rupa-rupanya hanya seolah-olah debu-debu berterbangan saja di akhirat kelak. Ini nasihat untuk saya juga, tuan-tuan. Bagaimana yang kita rasakan seolah-olah amalan solat kita, amalan puasa sunat kita, amalan solat berjemaah, amalan apa saja amalan yang lakukan, kita rasa dah cantik lah. Tapi bila tak diniatkan kerana Allah, tak diniatkan nak mencari redha Allah, tak diniatkan nak mencari keampunan Allah, maka kita khawatir hanya tinggal seolah-olah debu-debu yang berterbangan saja. Wa'yazubillah. Dengan mewajibkan keikhlasan beramal, jadi Islam ingin membebaskan hati manusia daripada belenggu keinginan menggantungkannya hanya kepada kesempurnaan yang mutlak,
nak ajar diri kita sebenarnya untuk pengaduan, untuk pengharapan hanya kepada mutlak kepada Allah Azza wa Jal. Kebaikan mesti dilakukan kerana dorongan yang suci tanpa mempedulikan pujian manusia atau hasrat untuk mendapat tempat di hati mereka. Buat baik bukan kerana jiran tetangga. Buat baik bukan kerana ada unsur-unsur tertentu dalam keluarga. Buat baik bukan kerana jawatan, pangkat dan sebagainya. Bukan. Tapi tuntutan agama, nak mengharapkan redha Allah, nak mengharapkan keampunan Allah. Jadi malam ni tuan-tuan kita ambil 2 poin ni. Kita buat baik nak dapatkan redha Allah, kita buat baik nak dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bermula malam ini kita lakukan apa saja. Suami-suami yang mendengar malam ini nak tolong isteri, nak tolong mop lantai, nak tolong jemur pakaian, nak tolong bersihkan kawasan rumah, nak ajak anak-anak berkebun di luar rumah besok ni, nak sama-sama basuh kereta dan sebagainya. Kan niatnya apa? Nak cari redha Allah, nak cari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu tanya saya, ustaz, macam mana niatnya, nawaitu ke, usolli ke apa. Lintasan hati kita. Bagaimana untuk kita bertekad, aku melakukan ini nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu. Tengok malam ni, cuba jenguk-jenguk dekat dapur rumah kita. Mungkin ada pinggan mangkuk, singki, isteri kita penat dah balik bekerja tadi dan sebagainya. Kita bantu cuci. Bukan nak dapat apa-apa ni. Bukannya nak tiba-tiba nak mengharapkan esok minta rumah kita bayar kita. Bukan. Tapi nak mendapat redha Allah, kita berbaik dengan keluarga kita. Mudah-mudahan akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan istimewa ini menjadi penyokong bagi kebaikan dan menjadi satu standard bagi akhlak mulia. Diriwayatkan bahawa seorang pernah berbincang dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, apakah engkau akan mencaciku sekiranya aku memiliki 3 perangai ini? Apa 3 perangai itu? Yang pertama, apabila aku mendengar ada seorang penguasa Muslim bertindak adil, aku akan mencintainya dan berharap tidak akan pernah berurusan hukum dengannya. Yang kedua, apabila aku mendengar ada hujan turun di suatu negeri umat Islam, aku rasa gembira meskipun aku tidak memiliki pekarangan atau binatang ternak di sana. Allahu Akbar. Yang ketiga, apabila aku membaca satu ayat Quran, aku ingin bila seluruh Muslim mengetahui maknanya seperti yang ku ketahui. Allah, tuan-tuan lihat akhlak. Lihat akhlak sebegini. Seperti itulah perangai orang yang mencintai tersebarnya kebaikan, kebenaran dan ilmu pengetahuan. Dari dalam lubuk hatinya, dia berasa gembira seandainya semua orang mendapatkan kebaikan dan berkah daripada itu, meskipun dia sendiri tidak memperoleh imbalan atau keuntungan. Boleh tak saya ulang sekali lagi? Apa 3 akhlak yang mulia ni? Dia katakan bila dengar saja seorang penguasa Muslim bertindak adil, sangat-sangat mencintainya dan berharap tidak akan pernah berurusan hukum dengannya. Janganlah sampai kita melakukan perkara-perkara yang membuatkan kita terhukum. Yang kedua, bila dengar ada sesebuah negeri itu diturunkan hujan, didapat nikmat, negara tersebut dapat nikmat, hujan turun ataupun tanamannya subur dan sebagainya, gembira. Kegembiraan yang timbul walaupun kita tak ada binatang ternak kan kat sana pun. Walaupun tak ada apa-apa pun seolah-olah kita kata yang mendatangkan keuntungan untuk kita di sana. Tapi gembiranya kita sebab masyarakat Muslim di sana dapat mengimarahkan bumi dengan baik dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, bila baca Quran, bila telusuri, tadabbur, rasa nak semua orang tahu maksud seperti mana yang kita tahu, maka perasaan sebeginilah yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Sebab tu ramai-ramai share kebaikan. Kan yang duduk dalam ni ramai-ramai ni boleh tekan button share bagi sahabat-sahabat lain faham sebagaimana yang kita faham, dapat redha Allah sebagaimana yang kita dapat redha Allah, dapat rasa bagaimana perasaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan seolah-olah kita nak tunjuk baik, tapi buat ini nak dapat redha Allah, nak dapat keampunan Allah. Kita share pada kawan-kawan, kita tekan button share ni. Kita tekan button share ni. Bukan semata-mata nak tunjuk baik, kita dengar kuliah, kita dengar motivasi malam, tidak. Nak dapat redha Allah, nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengharap pujian atau pengharapan daripada orang lain. Jadilah seperti orang yang digambarkan dalam firman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, seraya berkata sesungguhnya kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih kepadamu. Allahu Akbar. Jangan mengharapkan, tapi kalau orang terima kasih kepada kita tak ada masalah. Akhlak kita bukan kita terima kasih kepada orang kan. Jangan bila kita dapat sesuatu pun kita diam je kan. Jangan harapkan terima kasih. Bukan begitu. Akhlak kita terima kasih pada manusia. Tapi kalau kita buat baik pada orang,
tapi orang tak terima kasih pada kita, tak perlulah kita nak kecil hati dan sebagainya, sebab kita dah lakukan kebaikan. Allah tidak pernah gagal mencatat kebaikan yang kita lakukan. Walaupun si makhluk tadi dah berlari dah tak ucap terima kasih sikit pun kat kita, Allah tidak pernah gagal dalam mencatatkan kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah tentu kita tidak perlu mengungkapkan ketulusan kita dengan kata-kata sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, sebab mengatakan bahawa kami tidak mengharapkan balasan terima kasih daripadamu dikhawatiri akan menyakitkan hati orang yang memerlukan dan menerima bantuan kita. Kalimah dalam ayat di atas menggambarkan ketulusan niat dan kesucian perasaan yang tersimpan dalam hati orang yang ikhlas dan tulus. Jadi boleh, tidak ada masalah yang kita sebut pula kan, tak perlulah nak ucap terima kasih kan. Tapi mudah-mudahan dengan ungkapan-ungkapan yang baik sebegini mendorong manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sayangnya, sebahagian besar orang melakukan satu amal kerana dorongan yang salah atau tujuan tertentu. Sangat sedikit orang yang digerakkan oleh dorongan yang suci, yang niatnya bersih daripada tujuan-tujuan duniawi. Renunglah, dalam satu syair disebutkan, ketika aku melihat kaum perempuan kita menggali tanah keras dengan sangat bersusah payah, dan lamis tapak seperti purnama di langit, kecantikannya kini semakin tampak jelas. Ku tentang pemimpin mereka bertarung, dan tidak sedikit pun ku dapati kemenangan. Untuk siapa baik-baik syair ini ditujukan? Kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita, untuk wajah lamis. Lamis ni apa tuan-tuan? Istilah kebiasaan orang Arab pada gambaran seorang wanita yang lemah lembut. Nama lamis ini ialah nama umum yang merujuk kepada wanita paling baik, seperti kebiasaan orang Melayu yang menyebut memanggil mat kepada lelaki, lamis kepada perempuan. Apa rahsia di sebalik keberanian menentang bertarung? Rahsianya memperoleh kekaguman lamis dan mendapat tempat di hatinya. Inilah tabiat kebanyakan manusia. Keberanian mereka untuk melakukan sesuatu yang besar, bahkan berbahaya, kerap kali didasari oleh tujuan yang rendah dan sangat duniawi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita renung, saya kira satu hadis Nabi SAW pernah menyebut tentang 3 golongan yang dibawa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 golongan ini, golongan pertama ketika diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diungkapkan golongan pertama ini, Allah tanya mereka, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah Taala, dipertontonkan nikmat-nikmat, keberanian dan sebagainya, sebab mati syahid. Kemudian Allah tanya dia, apa yang kamu lakukan? Dikatakan, tidak engkau berikan kepadaku keberanian, kekuatan, melainkan aku gunakan untuk mati syahid dan sebagainya. Allah kata apa? Kadzabta, kamu tipu, kamu bohong. Kamu buat sesuatu kerana nak mendapatkan nama. Kamu buat sesuatu kerana kamu nak digelar dengan orang pemberani. Faqad qila, dalam hadis itu menyebut tentang kamu dapat gelaran tersebut. Dan dia dapat gelaran tersebut. Bila dia dapat gelaran tersebut, orang panggilnya orang yang berani, orang panggil dia dengan gelangan pahlawan dan sebagainya. Manusia ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka. Dikatakan ketika ulama mensyarahkan hadis ini, dikatakan bila Allah Taala berikan kekuatan di sudut jasmani, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, luaran nampak seperti gagah berani pahlawan, tapi sebenarnya mengharapkan keuntungan yang rendah, iaitu keuntungan duniawi. Akhirnya masih lagi dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke api neraka. Penyair lain menuturkan bahawa dia telah menyelamatkan nyawa seorang yang tidak disukainya, namun dia tahu bahawa dia boleh saja membiarkan orang itu mati. Kerana khawatir orang yang memperkatakan mengenainya, dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Dalam satu syair, aku ingat omongan para pemuda pada suatu hari, menyandarkan celaan-celaan pada si pencela. Akhirnya menjauhi keburukan kerana takut dicela manusia bukanlah kebaikan yang tulus. Saya ulang sekali tuan-tuan. Menjauhi keburukan kerana takut dicela manusia bukanlah kebaikan yang tulus. Kebaikan yang palsu ini akan terbongkar ketika manusia tidak memperkatakan mengenainya. Apa yang akan diperbuat oleh orang tersebut pada saat sendirian, ketika meyakini bahawa orang-orang tidak menyelidiki apa yang akan dilakukan dan tidak apa dilakukan, sungguh pada saat itu orang yang dahaga pujian dan kemasyuran tidak lagi dipeduli. Mereka tidak akan peduli sekalipun dirinya melakukan pelbagai kezaliman. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak salah apabila Islam sangat menekankan kebersihan hati dan ketulusan niat. Banyak dalam kitab-kitab menyebut tentang diberikan peringatan-peringatan agar kita memperhatikan dan mempertuluskan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga mensyaratkan niat tulus untuk mencari redha Allah
di sebalik setiap amal perbuatan yang dilakukan manusia, serta memurnikan perbuatan tersebut daripada segala yang menodai keikhlasan. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sebaik-baik sekutu. Barang siapa mempersekutukanku dengan yang lain, maka dia bersama sekutunya itu. Wahai manusia, beramallah dengan ikhlas. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang didasari keikhlasan. Jangan katakan ini demi Allah dan demi kekeluargaan, sebab sesungguhnya itu dilakukan hanya demi kekeluargaan dan tidak sedikit pun kerana Allah. Jangan pula dikatakan ini demi Allah dan demi pemimpin. Perbuatan itu dilakukan hanya kerana kehormatan pemimpin kalian dan bukan kerana Allah. Sungguh benar firman Allah, jika seseorang berkata, aku akan melakukan ini kerana Allah dan kerana aku takut pada seseorang, maka sesungguhnya motif utama perbuatannya adalah rasa takut. Allah tidak memiliki sedikit pun bahagian dalam perbuatannya. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki bahagian, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan menolaknya, kerana dia tak akan menerima perbuatan selain yang didasari oleh ketulusan mencari redanya semata-mata. Allahu Akbar. Apa yang membuatkan kita muhasabah malam ini, tuan-tuan? Lihat perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, apa jua amalan-amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan tidak ada sedikit pun perbuatan-perbuatan yang diletakkan kecuali dengan niat mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita wajib mengarahkan semua gerak hati dan tangan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Kita tidak harus menunggu pujian, rasa kagum, penghormatan dan terima kasih pada orang lain. Syekh Muhammad Ghazali sebut apa? Jangan tunggu pujian, jangan tunggu rasa kagum, jangan tunggu penghormatan, jangan tunggu terima kasih. Jangan tunggukan penghargaan daripada manusia lain untuk kita melakukan kebaikan. Sebab kita yakin setiap perbuatan kita, walaupun sekecil-kecil perbuatan baik itu, akan dinilai sebagai ganjaran yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak dihargai oleh manusia. Selesai, tuan-tuan. Kita pergi kepada jangan berhenti beramal. Ini Syekh Muhammad Ghazali nak tekankan kepada kita ni supaya kita jangan berhenti beramal. Maka saya tegaskan, kata Syekh Muhammad Ghazali, murnikanlah amal kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berharaplah pahalanya sahaja. Jangan pernah menunggu orang lain berterima kasih. Tapi bayangkan sekiranya mereka menzalimi dan dengki kepada kita, meragukan ketulusan dan melupakan jasa baik kita. Bayangkan apabila mereka menjadi seperti yang diungkapkan oleh penyair dalam satu syair, ketika mendengar diriku ragu dan bimbang, mereka senang, mereka tidak mahu mendengar orang soleh yang mereka kuburkan, sebab mereka tidak mengenal kami dan takut pada musuh mereka. Alangkah buruknya dihimpit dua sifat, rasa takut dan kebodohan. Tuan-tuan ni, Syekh Muhammad Ghazali nak pesan kepada kita, murnikan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menunggu manusia lain menghargai diri kita tentang kebaikan yang kita lakukan. Sepanjang hidup kita di dunia ini, selalu akan ada konflik dan permusuhan abadi antara orang mulia dan orang keji, antara dermawan dan orang kedekut, antara pelaku kebaikan dan pengaibai kebaikan, dan terakhir antara orang yang mengakui yang kita sudah berbuat baik kepadanya dan orang yang mengingkarinya. Salah satu sebab bentuk kebaikan, salah satu bentuk kejahatan yang kita lakukan dan yang menyebabkan orang tidak menyukai kita adalah jika kita mengabaikan mereka saat mereka memerlukan. Bagi orang tertentu seperti golongan yang saleh lagi mulia, sikap seperti itu dianggap satu kejahatan. Saya nak ulang sekali lagi, sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam keadaan negara masih lagi diuji dengan pandemik COVID. Negara kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, ada yang dalam pelbagai situasi. Ada yang dibuang kerja, ada yang dikurangkan gajinya, ada yang terpaksa berniaga di tepi jalan, ada yang terpaksa bergolak gadai, ada yang terpaksa menjual barangan kesayangan. Semata-mata untuk apa? Nak meneruskan kesinambungan kehidupan. Apa tugas kita yang diberikan nikmat oleh Allah secara baik? Apa tugas kita? Maka melihat kawasan-kawasan sekeliling. Melihat kekurangan manusia untuk ditampung. Ringan-ringankan beban, ringan-ringankan tangan kita untuk memberi walaupun sedikit. Ringan-ringankan tangan kita untuk memberi kepada kawan-kawan kita, kepada sahabat handai kita, jiran tetangga kita, saudara mara kita, hatta adik-beradik kita yang berada dalam kesusahan. Tanya-tanyakan khabar sahabat handai kita. Mungkin kalau tidak dapat memberikan di sudut material, maka berikan nasihat, kata-kata yang baik
agar mereka ini merasai tidak keseorangan dalam menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin dapat hubungi sahabat handai kita yang diuji dengan COVID, satu keluarganya kuarantin, kita mungkin dengan satu panggilan menyebabkan hati mereka lapang, dengan satu panggilan mungkin menyebabkan mereka lebih tenang, sifat empati. Ya tuan-tuan, cakap orang putih sikit malam ni. Ataupun dalam masalah ini empati, sifat empati. Simpati ya kita simpati, tapi empati ini lebih merasa apa yang boleh kita bantu mereka, apa yang boleh kita lakukan sesuatu untuk mereka, apa keperluan dapur yang perlu yang mereka perlukan saat ini. Apakah saat mereka di kuarantin sebegitu, pampers anak mereka cukup, adakah keperluan susu anak mereka cukup, adakah beras di dapur mereka cukup. Tugasan kita untuk bertanya khabar, tugasan kita untuk saling lengkap melengkapi. Sebab memang inilah kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita saat ini. Ketika itu diuji dengan COVID, ketika ini diuji dengan kuarantin, ketika ini diuji dengan pekerjaan, ketika diuji dengan hutang piutang dan sebagainya, maka yang sempurna saling lengkap melengkapi. Agar inilah waktu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memberikan sesuatu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, diniatkan untuk mendapat redha Allah dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebab tu Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita, salah satu bentuk kejahatan yang kita lakukan menyebabkan orang tidak menyukai kita jika kita mengabaikan mereka saat mereka memerlukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikap mengabaikan orang lain yang memerlukan bantuan termasuk dalam perkara kejahatan. Saya sebut sekali lagi tuan-tuan. Saya gariskan ayat ni. Sikap mengabaikan orang lain yang memerlukan bantuan termasuk dalam perkara kejahatan, kata Syekh Muhammad Ghazali. Kejahatan lain yang dilakukan oleh orang yang soleh adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal saudaranya, tetapi orang soleh itu sendiri mengingkari amal yang dilakukan saudara muslimnya itu. Maksudnya apa? Bertelagah, berkelahi, dalam kejahatan lain disebut kejahatan lain. Ada satu tu tadi, yang pertama tadi mengabaikan ketika orang lain memerlukan sesuatu. Yang kedua, saat manusia lain buat kebaikan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal saudaranya, tapi orang soleh itu sendiri mengingkari amal yang dilakukan oleh saudaranya muslim tersebut. Contoh kejahatan yang dilakukan oleh seorang soleh adalah sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berhenti membantu seseorang. Selama bertahun-tahun Abu Bakar menanggung kehidupan dan memenuhi keperluan salah seorang kerabatnya, iaitu Mistah. Tiba-tiba Abu Bakar tidak lagi memberinya sedekah dan tidak mahu memenuhi keperluan hidupnya kerana Mistah telah membantu menyebar luas khabar dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Bagi orang seperti Abu Bakar, sikap seperti itu dianggap sebagai kejahatan. Kerana itulah muncul teguran dalam Al-Quran yang mengingatkan bahawa memberi maaf merupakan langkah yang paling utama. Semestinya Abu Bakar memaafkan Mistah dan tetap membantunya. Allahu Akbar. Cantik tak agama, tuan-tuan? Indah teori agama mengajar kita. Bagaimana sikap kita untuk mengamalkannya. Bagaimana sikap-sikap sebegini bagi saya, bagi tuan-tuan dan puan, bagi kita nak mengamalkan yang telah diajarkan oleh agama kita. Untuk kita praktikkan. Bukan agama ini tidak tertegak dengan teori semata-mata. Tapi bagaimana dengan praktikal yang disebutkan kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat, para salafus soleh ni mengajar kepada kita untuk kita berinteraksi, buat amal, mengharapkan redha Allah, mengharapkan keampunan Allah, membiarkan manusia dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan terbiar tanpa bantuan merupakan satu kejahatan. Allahumma salli alaihi wasallam. Ini dilakukan. Jadi jangan berhenti melakukan amal soleh. Tajuk yang terakhir dalam bab ini adalah akan sentiasa ada pembenci kebenaran. Dalam kita buat baik, tuan-tuan, walaupun kita kata jangan mengharapkan terima kasih dan semua, jangan kita berhenti beramal, tapi dalam kesinambungan dalam scene ataupun episod kita buat kebaikan ini akan ada pembenci kebenaran. Apa maksudnya? Tabiat yang dimiliki sebahagian orang iaitu ingkar nikmat, enggan bersyukur merupakan penyakit yang harus diubati. Ingkar nikmat, tak nak bersyukur perlu diubati. Okey? Saya tidak tahu sama ada kebanyakan orang mengidap penyakit ini atau hanya segelintir orang yang menghidapnya sehingga mengotori jernih kehidupan sebagaimana air tawar yang menjadi keruh kerana sedikit garam. Sesungguhnya keluhan atas penyakit
dan malapetaka ini sudah ada sejak dulu dan akan terus ada. Malik ibn Anas misalnya pernah mengeluh tentang kehidupan pada zamannya yang miskin, keadilan, iaitu zaman tabi'in. Ratusan tahun kemudian As-Sughra'i muncul dan berkata, amanah telah menghilang dan pengkhianatan menyebar luas. Semakin jauh perbezaan antara perkataan dan perbuatan. Saya memandang ke kanan dan ke kiri. Saya juga amati dengan cermat setiap manfaat dan kebaikan yang pernah saya dapatkan. Hasilnya, saya benar-benar berduka. Ini kata Syekh Muhammad Ghazali. Dengan paparan yang ringkas, saya ingin ungkapkan beberapa sisi yang mesti disampaikan daripada buku yang pernah saya hadirkan ke tangan pembaca. Ini semua bertujuan agar posisi saya yang sebenar menjadi jelas dan terang. Sejak 18 tahun lalu, saya, kata Syekh Muhammad Ghazali, telah menulis dan berceramah tentang Islam. Masyarakat di tempat saya sudah lama mengenal tulisan-tulisan dan ceramah-ceramah saya. Ceramah yang saya sampaikan tidak sekadar tutur kata yang panjang lebar, dan tulisan saya bukan sekadar goresan pena yang membela sana dan menyerang sini. Namun semuanya adalah titisan keringat dan diiringi ketulusan dan juga pemikiran yang cuba menyentuh jantung kebenaran dan kemudian disebar secara luas kepada masyarakat. Saya memiliki gaya tersendiri dalam menjelaskan ajaran Islam serta kemerosotan ekonomi, sosial dan politik dalam jangka waktu yang lama. Tidak ada seorang pun yang memiliki gaya penyampaian yang sama. Kemudian, ni kisah Syekh Muhammad Ghazali, tuan-tuan. Saya tak huraikan ni. Saya sekali baca kongsian ni. Kemudian, muncul pelbagai fitnah yang akhirnya memaksa saya meninggalkan komuniti tempat saya membesar. Saya melihat perpisahan ini sebagai akibat kepada kebencian, dendam dan kedengkian sebagian orang kepada saya. Sementara orang lain melihatnya sebagai hal wajar yang sudah semestinya terjadi. Mereka berpendapat saya menghindari komuniti tempat saya membesar kerana saya lari dari kenyataan. Saya dianggap melarikan diri untuk menyelesaikan masalah peribadi. Mereka fikir keadaan itulah yang saya alami. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini pengalaman Syekh Muhammad Ghazali ni dalam menyebarkan kebaikan, dalam melakukan kebaikan, berbelasan tahun melakukan kebaikan. Masih lagi ada manusia yang melakukan yang tidak suka dan sebagainya. Barangkali orang-orang yang memusuhi saya sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk berbuat jahat kepada saya, tapi mereka tetap mencari jalan melakukannya. Saya meninggalkan komuniti itu agar mereka terlepas daripada hasrat berbuat jahat. Saya tutup mata terhadap pengkhianatan dan kezaliman yang mereka lakukan. Namun, setelah beranjak pergi, kebencian masih mengejar saya. Pelbagai usaha dilakukan untuk menangkap bahkan membunuh saya. Oleh kerana itu, saya berjuang demi mencegah usaha mereka sekuat tenaga dan mendedahkan semua perbuatan buruk yang sekian lama tertutup. Sekian lama mereka berusaha memusnahkan warisan intelektual saya dan memaksakan tangan zalim mereka, kezaliman yang tidak pernah saya jumpa bandingan sepanjang sejarah etika dan dakwah. Biarkan saja orang-orang membenci saya. Namun bagaimana apabila buku-buku tulisan saya itu dirampas dan diterbitkan semula atas nama orang lain, lalu para pendengki menghasut dan mengumumkan kepada khalayak bahawa sayalah yang penciptanya. Ini semua kejahatan yang membuatkan hati saya terhiris pedih. Sungguh saya tidak akan pernah menerima pendamaian daripada mereka. Menghairankan, sungguh menghairankan. Fitnah terus datang dan tidak mengenal henti. Namun saya fikir, mengapa saya biarkan persoalan ini membuat amarah saya meledak-ledak dan tidak tertanggung? Mengapa sekian lama saya biarkan diri dikuasai amarah itu? Semestinya saya telah mengabaikan fitnah dan pelbagai serangan mereka dan melupakannya. Saya katakan kepada diri sendiri, mengapa kau tidak belajar ilmu ikhlas daripada perjalanan hidup Imam Syafi'i yang memenuhi muka bumi dengan ilmunya dan berkata, aku berasa gembira apabila ilmu ini tersebar tanpa diketahui siapa pemiliknya. Saya ulang semula, yang menjadi motivasi Syekh Muhammad Ghazali ni. Syekh Muhammad Ghazali dah ceramah, dah menulis banyak buku dan sebagainya, diuji, dihalau, ditohmah. Dan Syekh Muhammad Ghazali terfikir pula, buku-buku yang pernah ditulis ni nanti bagaimana kalau diciplaknya pula buku-buku, dah ada pula orang mengaku itu tulisan. Tapi Syekh Muhammad Ghazali terfikir bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, aku rasa gembira apabila ilmu ni tersebar tanpa diketahui siapa pemiliknya. Allah, ikhlasnya Imam Syafi'i, masya-Allah. Saya pastikan bahawa kegelapan kerana kelalaian itu meliputi diri saya sendiri dan tiada seorang pun tahu bila saya pernah berada di situ. Jika dicermati, sesungguhnya semua kezaliman yang mereka lakukan itu tidak akan pernah merugikan seseorang jika dia hanya mengharapkan redha Allah daripada tulisan-tulisannya. Orang benci kita, tapi perbuatan yang baik yang kita lakukan adakah memudaratkan diri kita? Tidak sama sekali. Bila buat baik mengharapkan redha Allah, maka redha Allah yang kita akan dapat. Bahkan pelbagai keburukan yang mereka lakukan akan membantunya untuk meluruskan dan menyucikan lagi niat. Kemudian saya berkata kembali kepada diri sendiri,
Tapi setelah mereka berkomplot merampas kedudukanmu, lalu berusaha menuduhmu sebagai penciplak, adakah mereka masih mahu mendengar ceramahmu dan membaca buku-bukumu, padahal mereka sudah merampas kedudukanmu dan memfitnahmu sebagai penciplak? Lalu saya menjawab, masihkah kau mengantungkan diri pada makhluk dan melepaskan diri daripada sang pencipta makhluk? Allahu Akbar. Akhirnya saya putuskan untuk menutup lembaran ini seraya berdoa memohon kepada Allah agar berkenan mengampuni dosa-dosa dan juga dosa orang yang telah menzalimi atau menistakan diri saya. Itu penutupnya, tuan-tuan. Maksudnya apa? Kesinambungan kita buat kebaikan, akan ada juga orang yang tidak suka dengan kebaikan kita. Tapi letakkan pengharapan kepada Allah, maka tidak sekali-kali kita akan merasakan bahawa kerugian kita melakukan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, apa rumusannya pada malam ini? Kita baca, jangan mengharapkan ucapan terima kasih ini. Yang pertamanya ada dua. Yang pertamanya, Islam menganjurkan penerima nikmat untuk terus ingat nikmat yang diterima dan bersyukur, lalu membalasnya. Sekiranya tak mampu membalas, hendaklah ucapkan terima kasih dan mendoakan si pemberi agar diberikan kebaikan. Yang kedua, Islam menuntut pelaku kebaikan agar meniatkan amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan hatinya daripada niat yang lain. Sebab ada 4 perkara. Niat yang rosak akan merosakkan amal. Yang kedua, amal kebaikan yang diterima adalah diniatkan bukan untuk mencari pujian atau ucapan terima kasih, tapi nak dapat redha Allah dan juga keampunan Allah. Yang ketiga, dengan mewajibkan keikhlasan beramal, Islam ingin membebaskan hati manusia daripada belenggu keinginan dan menggantung hanya kepada kesempurnaan yang mutlak. Dan yang terakhir pada malam ini, kebaikan mesti dilakukan tanpa mempedulikan pujian manusia atau hasrat untuk mendapatkan di tempat hati manusia. Maka murnikan amal kita hanya untuk Allah dan tidak menunggu orang lain berterima kasih kepada kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita memahami tajuk jangan mengharapkan ucapan terima kasih ini, semakin semangat kita buat kebaikan, sebab kita yakin dan pasti redha Allah dan keampunan Allah yang kita dambakan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita, pasti tidak akan merugikan kita. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan-pertemuan sebegini meningkatkan semangat kita untuk melakukan amal soleh. Kita berhenti di sini dahulu. Kalau ada persoalan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, boleh saja tulis. Mungkin kalau tak dapat menjawab hari ini, boleh menjawab pada minggu hadapan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa yang nak diulang, yang kurang jelas dan sebagainya, insyaAllah kita akan cuba huraikan. Minggu hadapan, panjang umur ada kesempatan, kita akan nilai, kita akan cuba bahaskan berapa nilai diri kita. Ini persoalan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Berapa nilai diri kita. Akan ada tentang perbahasan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan. Ini juga menarik untuk sama-sama kita nilai kebaikan-kebaikan dalam diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sama-sama Allah berikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan. Tanpa kita sedari dah hampir setengah lebih dah, tuan-tuan, bacaan kitab Jadid Hayatak kita ni, tuan-tuan. Dah hampir setengah lebih dah kita baca dalam kitab ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk beramal. Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan kesinambungan kehidupan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf kekhilafan bicara. Saya doakan, mari kita sama-sama doakan agar semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadapi ujian-ujian kehidupan. Allah Ta'ala sembuhkan diri kita seandainya diberikan ujian kesakitan. Allah Ta'ala sembuhkan ibu ayah kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, diberikan kebaikan dalam kehidupan walau apa pun yang berlaku, dan diteruskan kekuatan untuk kita beramal dengan amal soleh. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.